Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar dan saya harap semua dalam keadaan sihat. Sebelum saya teruskan taklimat, saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen sesi Jun 2020. Saya, Encik Muhammad Azhiruddin Saudin, selaku penyelaras disiplin jabatan, akan memberikan penerangan kepada anda semua berkaitan dengan disiplin yang perlu anda patuhi dan ikuti sepanjang anda semua bergelar pelajar di Politeknik Polisen. So, sebelum saya teruskan taklimat, jangan lupa share dan subscribe. Okey, bertemu kita kembali. Pertama sekali, anda tahu apa itu disiplin? Baik, saya terangkan. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, disiplin didefinisikan sebagai peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik serta kepatuhan atau ketaatan pada peraturan. Untuk makluman para pelajar, penguatkuasaan disiplin di Politeknik Malaysia adalah berpandukan kepada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Akta 174, iaitu Akta Institusi-Institusi Pelajaran dalam kurungan Tata Tertib 1976. Ia dikuatkuasakan di Politeknik pada 1 November 2012. So, harap para pelajar tidak keliru dengan akta yang digunakan di universiti lah. So, kepada para pelajar yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan akta ini, boleh merujuk atau melakukan carian di internet. Pengalaman saya sepanjang bertindak sebagai penyelaras jabatan, terdapat beberapa kesalahan disiplin yang kerap dilakukan oleh para pelajar. Antaranya adalah merokok. Di sini saya ingin tekankan bahawa Politeknik merupakan zon larangan merokok dan vape. So, saya harap para pelajar dapat mematuhi perintah inilah. Pada semester lepas saja, 3 notis saman telah dikeluarkan dengan setiap saman bernilai RM50. Banyak tu, RM50 bukan sikit-sikit. Selain daripada itu, kesalahan lain yang kerap dilakukan oleh para senior anda adalah kod etika pemakaian. Sini saya ingin tekankan sekali lagi kepada pelajar perempuan, Politeknik menekankan kod etika pemakaian menutup aurat, iaitu juga bertudung. Kepada pelajar perempuan, pemakaian seluar hanya dibenarkan ketika sesi bengkel atau mamal sahaja, terutamanya bagi sesi bengkel pendawaian elektrik. Itu sahaja yang anda dibenarkan untuk memakai seluar. Untuk sesi kuliah, anda hendaklah memakai baju kurung. Manakala untuk pelajar lelaki pula, anda tidak dibenarkan memakai seluar jeans. Dan yang seangkatan dengannya lah. Selain daripada itu, anda tidak dibenarkan untuk memakai t-shirt berkollar bulat ataupun round neck. Jadi, untuk ke kuliah, sekiranya anda tidak memakai kemeja, anda perlu memakai t-shirt berkollar. Begitu juga ketika anda memakai baju bengkel, anda perlu memakai t-shirt collar. So, sesuai dengan situasi sekarang, diharapkan para pelajar untuk sentiasa memakai mask dan sanitize tangan anda lah. Selain daripada itu, peraturan tambahan juga adalah pemakaian safety boot, iaitu kasut keselamatan ketika menggunakan makmal ataupun bengkel di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, di sini saya paparkan pakaian untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan, dan selain daripada itu, penggunaan kad pelajar adalah diwajibkan semasa anda berada di dalam kampus. Seterusnya, kesalahan lain yang dilakukan adalah kod etika pemakai, kod etika rambut bagi pelajar lelaki. Di sini saya ingin tekankan, rambut pelajar lelaki adalah perlu dalam keadaan pendek dan kemas, seperti yang terpapar pada slide ini. So, saya harap pelajar-pelajar lelaki dapat mematuhi peraturan inilah.
Okey. Seterusnya, fashion yang dipaparkan ni tidak dibenarkan. Okey. So, saya berharap para pelajar tidaklah mengikut fashion seperti landak, seperti kuda laut ataupun singa laut. Okey guys? Boleh kan? Dan perlu diingat, setiap kesalahan ini akan dikenakan denda sebanyak RM50. Baik pelajar lelaki ataupun perempuan. Kesalahan rambut dan kesalahan pemakaian akan dikenakan denda sebanyak RM50. So, pada semester lepas, 7 notis denda ataupun notis saman telah dikeluarkan dan 5 amaran lisan telah diberikan. So, saya harap untuk semester ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar baru, dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ini. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Denda RM50 akan dikenakan terhadap penampilan. Okey, penampilan di sini kita akan merangkumi beberapa perkara. Rambut, kuku panjang, pemakaian gelang kepada pelajar yang tidak berkenaan, membuat bising, tidak memakai kad pelajar, kebersihan dan merokok. So, saya harap para pelajar dapat sama membantu saya dan para pensyarah dalam memastikan disiplin anda sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, selain daripada itu, terdapat juga kesalahan penggunaan kenderaan, iaitu meletak kenderaan pada tempat yang tidak dibenarkan dan tidak mempunyai pelekat kenderaan. Sekiranya kesalahan ini dilakukan, kenderaan pelajar akan diklaim ataupun dirantai. Dan untuk membuka klaim ataupun rantai, para pelajar perlu membayar denda ataupun saman sebanyak RM100. Dan ketika penguatkuasaan disiplin dilakukan, sekiranya para pelajar tidak mempunyai pelekat kenderaan, pelajar tidak dibenarkan untuk meletak kenderaan di tempat yang dikhususkan dan anda terpaksa meletak kenderaan di luar kawasan politeknik. Jadi keselamatan kenderaan anda tidak akan dijamin oleh pihak keselamatan politeknik. So, apa yang perlu anda lakukan sekiranya mendapat saman? So, dapat saja saman sama ada dari pensyarah ataupun daripada penyelaras disiplin, anda perlu melakukan pembayaran dengan kadar segera ke bahagian kewangan Politeknik Morrison. Setelah melakukan pembayaran, anda perlu membawa risit tersebut ke pegawai disiplin Politeknik bagi mengesahkan pembayaran telah dilakukan. Seterusnya, sekiranya kad pelajar anda ditahan oleh pensyarah ataupun penyelaras disiplin, anda perlu menunjukkan bukti pembayaran tersebut juga kepada pensyarah yang memegang kad pelajar anda. Begitu juga untuk pelajar yang kenderaannya telah diklaim ataupun dirantai. So, tindakan yang sama perlu dilakukan. So, sekiranya dapat denda, perlu segera untuk membayar denda dan memudahkan kerja anda jugalah. So, selain daripada kesalahan yang saya nyatakan, terdapat juga kesalahan lain yang dilakukan oleh para pelajar, iaitu vandalisme. Dan jumlah denda atau jumlah saman yang dikenakan adalah bergantung kepada kerosakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut sekiranya melakukan kesalahan vandalisme. Dan bagi pelajar yang menginap di luar kamsis tanpa kebenaran, tindakan buang kolej kediaman akan dikenakan. Seterusnya, terdapat juga kes-kes pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan dada. Jadi sekiranya kes ini berlaku, pihak kami akan merujuk kes anda kepada pihak berkuasa yang lain, iaitu pihak polis. So, anda akan dikenakan tindakan di bawah Akta Dada Berbahaya 1952. Selain itu, terdapat juga kesalahan senior-senior awak, iaitu melakukan MC palsu. So, saya ingatkan di sini, kesalahan memberikan MC palsu kepada para pensyarah adalah merupakan satu kesalahan yang amat besar.
kerana anda akan dirujuk kepada kanun kesalahan, iaitu kanun keseksaan, dan tindakan adalah di bawah Seksyen 471 dan tindakan di bawah Seksyen 468. So ini merupakan tindakan yang akan diambil oleh pihak polis. So kesimpulannya di sini, saya berharap para pelajar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak Politeknik dan yang termaktub di bawah Akta 174. Okey. So semua pensyarah adalah merupakan pegawai disiplin. Jadi kepada para pelajar, jangan anda marah ataupun tidak berpuas hati sekiranya terdapat di kalangan pensyarah-pensyarah yang bukan daripada penyelenggara disiplin menegur anda ataupun memberikan notis saman kepada anda, sebab mereka merupakan pensyarah-pensyarah disiplin yang akan memantau anda sepanjang berada di Politeknik. Okey. So saya berharap dengan penerangan ini dapat memberikan sedikit maklumat kepada anda berkaitan peraturan-peraturan yang diguna pakai oleh Politeknik Port Dickson, terutama Jabatan Kejuruteraan Elektrik, sepanjang anda bergelar pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Sekian sahaja taklimat saya. Ingin saya tegaskan di sini sekali lagi, peraturan-peraturan yang telah saya terangkan tadi akan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap semua pelajar. So, kerjasama pelajar dalam mematuhi dan mengikuti peraturan adalah amat dihargai. Sekian, terima kasih.